Zombie Apocalypse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, kita sambung topik kelas PDPR kita dengan topik yang seterusnya dalam tajuk wang, iaitu mata wang utama dunia dan nilainya. Jadi kalau kamu ingat masa tahun 3 kamu dah belajar mata wang ASEAN ya. Mata wang ASEAN apa, Singapura apa mata wang dia, Thailand mata wang dia apa, Vietnam mata wang dia apa, Kemboja mata wang dia apa. Jadi dalam tahun 3 kamu dah diperkenalkan. Untuk tahun 4 diperkenalkan dengan mata wang dunia. Okey, ini secara ringkas sebenarnya banyak mata wang dunia. Okey, mata wang dunia banyak. Jadi cuma diambil mana-mana yang penting lah ekonomi yang kuasa besar dalam ekonomi dunia ni lah. Yang pertama Perancis ni sebab euro. Okey, sebab dia berada di Eropah, dia boleh ambil apa ni? Itali boleh apa semua lah, tapi saja dia nak ambil Perancis. Okey, Perancis adalah mata wang euro. Mana negara Eropah dia guna euro Contohnya macam Belanda, contohnya macam Jerman, contohnya macam Portugal, contohnya macam Spanyol, Spain ataupun Itali, Sweden. Okey, ini semua menggunakan mata wang euro. Tetapi England tidak England, kemudian North Island, kemudian Wales saya tak pasti. Tapi yang confirm England, North Island, South Island. Okey, yang tidak menggunakan Wales, saya rasa Wales pun tak sama. Yang tidak menggunakan euro, maksud dia menggunakan UK. Pound sterling nampak ni, Great Britain, pound sterling negara-negara yang di Great Britain, dia ada berapa negara di dalam United Kingdom itu, antaranya adalah England dan juga Ireland. Okey, Wales, rasa Wales masuk juga kan. Okey, dia menggunakan pound sterling, dia tak guna euro. Okey, sebab kenapa dia tak guna euro? Sebab mata wang dia lagi tinggi pada euro. Jadi sebab tu dia tak nak guna euro, jadi dia guna mata wang dia lagi pound sterling lah. Okey, ini ejaan bahasa Melayu lah pound. Kalau bahasa Inggeris dipanggil PO, kalau standardnya nama dia POUND, pound pound sterling. Okey, sterling ni betul lah. Okey, jadi di sini Eropah, ingat kalau kamu ada berkesempatan untuk pergi Eropah, bukan masa sekarang, dewasa ke nanti, dia akan guna euro lah. Pergi Perancis ke apa. Kenapa? Sebab Eropah ni guna mata wang yang sama. Sebab nak pergi Eropah dia tak susah pun. Dia senang je. Dia tak pakai pasport pun dalam Eropah ni. Bila kita dah sampai ke Perancis, kita nak pergi ke Itali, kita tak perlu tunjuk sangat. Kita kena ucap, dia tak susah lah dia punya proses nak masuk. Dia bukan macam daripada kita Malaysia nak pergi Eropah, dia kena ada visa, dia kena ada pasport dan sebagainya kan. Sebab tu dia guna mata euro. Jadi tak ada masalah kamu nak pergi ke Perancis, nak pergi ke Itali, nak pergi Jerman, dia guna semua euro. Okey, kemudian muka syarikat macam biasa, dia menggunakan dolar. Jadi dipanggil USD USD. Kalau istilah dia panggil USD lah. Okey, USD. Ini euro ni dia bentuk dia, saya tak ingat bentuk dia. Dia bukan E. Macam pound sterling dia bentuk dia macam ni dia bukan macam tu dah. Okey. Australia dollar dia punya Aussie, Australia dollar, Audi lah. Ni. China renminbi lah, China. Kemudian Rusia ni guna ruble, dia punya mata wang dia. Jepun, yang saya ingat lah, Jepun dia guna mata wang dia macam ni, yen. Okey, ni Bangladesh dia guna taka. Okey, rial lah, rial. Okey, rial. Okey, kemudian Australia dollar, ni China, dan Korea adalah won. Okey, won. Ni dia punya antara contoh-contoh dia punya simbol dia. Macam kita RM macam ni. Okey, USD dia sekarang ni macam ni. Kalau dulu dia pakai macam ni, USD dia bentuk dia macam ni. Kita dulu pun pakai macam ni sebenarnya. Okey. Okey. Jadi ini contoh-contoh mata wang dunia. Sebenarnya banyak kalau kamu search dekat internet tu, dekat Google tu, kamu type je mata wang dunia, dia akan keluar. Okey, beratus mata wang dunia yang kita tak tahu pun kita boleh guna. Okey, apa guna dia?
Okey, mata wang ni sebab setiap negara dia ada ekonomi dia. Jadi dia nak lah mata wang dia. Kalau dia guna mata wang orang lain, dia akan rugilah. Okey. Okey. Seterusnya, kita tengok pula nilai dia. Ni nilai ni berdasarkan buku teks kamu jangan kata cikgu kenapa nilai dia lain-lain. Nilai dia berubah-ubah. Nilai mata wang ni kalau kamu tengok dalam surat khabar, kalau sekarang ni tak tahulah baca lagi surat khabar tu tak. Saya takut dah zaman sekarang ni dah tak baca surat khabar dah. Kita tengok Facebook, tengok internet kan, jadi surat khabar dah kurang. Dia ada dalam akhbar, dalam bahagian ekonomi tu dia ada indeks mata wang dunia. Okey, dia ada kecil ya kolom dia. Jadi situ dia ada mata wang. Dan mata wang ini dia berubah setiap hari. Dia berubah setiap hari. Sebab dia sebab benda ni dia tak nampak wang ni, sebab tu dia wujudkan kertas tu supaya dia nampak wang tu. Sebenarnya wang ni dia tak nampak pun nilai dia. Dia pertukaran dia asalnya daripada sistem barter. Sistem barter ni maksud dia saya ada beras, awak ada kambing. Jadi kita tukar, saya bagi 10 kilo, awak bagi 1 ekor kambing. Daripada situ dia wujudkan simbol mata wang. Mata wang ni sebagai simbol saja, simbol untuk transaksi ataupun urus niaga sebenarnya. Okey, itu. Dia lebih senang kalau kita gunakan emas. Kalau dulu kan zaman Melaka kita dulu kita guna tembaga, kita guna perak, dipanggil untuk bayaran. Tapi Eropah ataupun Amerika Syarikat ataupun Barat dia tak nak benda tu. Sebab dia tak ada benda tu. Dia tak banyak. Belah kita Asia dia banyak galian, sumber galian tu dia banyak. Jadi dia nak benda tu sebab tu dia perkenalkan mata wang. Sebab dia nak kontrol mata wang. Itu cerita sejarah dulu lah, kamu boleh search dalam internet. Okey, jadi ni mata wang dia berdasarkan buku teks. Okey, ni contoh dia untuk RM1 kita. Maksud dia RM1 kita bersamaan dengan 0.23 dolar. Untuk Kanada pula ni, nak menunjukkan bahawa duit Amerika Syarikat, duit Kanada dan euro, duit Perancis lagi tinggi pada kita. Tetapi Rusia mungkin rendah sikit pada kita, tapi kita tahu nilai dia ke sana. Korea, okey, Korea memang kata RM1 bersamaan 286 won, tapi kita tak tahu, memang kita macam Korea tinggi tak nilai di Korea lagi tinggi pada kita. Dia lagi mahal. Contohnya kalau di Jepun 100 yen kita, 100 yen dia, maksud dia bersamaan dengan kalau nilai di sini Jepun dah nak, dia bukan dalam RM4. RM4. Maksud dia kalau RM4 ni nilai dia sama dengan satu air mineral yang betul kecil. Okey. Kita satu mineral baru RM1 kan, dia RM4. Jadi nilai dia lebih tinggi. Okey, tinggi. Contoh macam di Singapura, air mineral dia adalah $2. $2 bersamaan dengan RM4, dekat RM5 duit kita. Air mineral $2. Okey, kita RM4. Itu nak maksud nilai dia nampak. Okey. Jadi kita jangan tengok pada sini tau. Kita kata RM1 bersamaan 25 yen. 25 yen, tapi kita tak tahu nilai dia di situ macam mana. Sebab tu kamu kena tengok. Kena pergi baru kita nampak. Sebab tu kita kena pergi baru kita nampak. Okey. Jadi ni contoh-contoh benda ni lah. Nilai-nilai dia bersamaan dengan RM1 kita. Okey. Jadi ni contoh adalah wang India. India guna rupi. Kanada juga guna dolar. Okey, Kanada guna dolar. Okey. Seterusnya kita pergi kepada uji diri. Kita tengok sini, apakah mata wang negara di bawah. Okey, Amerika Syarikat dia guna apa? Dia guna dolar. Korea Selatan dia guna won, dan juga Great Britain dia guna pound sterling. Okey, sterling. Okey, kemudian Bangladesh dia guna taka. Ini dia punya nama mata wang ni lah. Okey. Kemudian kita bandingkan, nyatakan nilai mata wang dengan negara berikut dengan RM1 duit kita. Okey, China adalah kat sini 1.05. Okey, Rusia mana Rusia? Rusia bersamaan dengan 15.539. Jepun adalah 25.5
0.823 dan Australia 0.356. Okey, itu dia punya tajuk. Jadi tajuk ni simple saja, nak mengenal, untuk kamu mengenal saja mata wang. Okey, mata wang dunia. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada topik yang kedua dan untuk hari ini iaitu instrumen pembayaran. Apa maksud instrumen ni? Instrumen ni adalah cara ataupun bagaimana kita nak membayar. Bagaimana kita buat pembayaran. Okey, cara dia. Okey, jadi ada diperkenalkan yang pertama sekali adalah cara yang pertama adalah cara tunai. Cara tunai ni cash lah, kalau kita sebut cash lah, ataupun benda yang kita nampak. Duit RM1 tu, kertas RM1 kita bagi depan penjual kita. Okey, itu maksud tunai, benda yang dia nampak. Okey. Kalau dah ada bayaran terus menggunakan wang kertas atau duit shilling. Ini contohnya kalau kita pergi KFC, okey, kita guna tunai. Okey, ataupun kedai runcit, kita guna tunai. Okey, yang kedua ni lah kita guna kad debit. Kad debit ni dia macam kad ATM lah. Dulu kita panggil kad ATM. Sekarang ni sebab dah canggih, dia guna namanya kad debit. Maksud dia, kita guna kad dia macam kad kredit. Tetapi dia debit, apa beza dia? Okay, debit ni adalah simpanan kita. Tentunya dalam bank kita ada 100. Jadi kita gunakan kad tu, kita beli barang, dia akan tolak daripada 100 kita tu. Okay, simpanan kita lah. Okay, yang seterusnya adalah kad kredit. Apa beza kad kredit tadi? Kad kredit ini ialah kita simpanan kita tak ada duit. Tetapi kad kredit tu, okay, dia guna nama apa? Bank, Maybank. Jadi Maybank bagi kita duit dengan cara hutang. Kita bayar dulu, nanti kita ambil dulu duit Maybank tu, nanti ujung bulan kita bayar balik. Mula tu. Ataupun selepas tu bila kita ada duit, kita bayar balik. Maksudnya kita guna dululah duit orang. Okey, itu maksud kad kredit. Memang macam seronok, boleh beli je tapi bila nak bayar balik, selesa. Okey, jadi tolong jaga-jagalah kalau ada kad kredit ni, kalau kamu dah besar nanti, kad kredit ni tolong jaga-jaga sebab kad kredit ni sangat bahaya. Okay, kalau kamu tak pandai guna, memang dia sangat bahaya dan kamu takkan habis bayar hutang kad kredit ni. Okey, yang seterusnya, yang ni memang glamour, musim-musim PKP ni sangat glamour, perbankan internet. Maybank Toyo, CIMB Klik, kemudian Bank Islam, Bank Air Rakyat, okey, banyak lagi lah. Kemudian kamu ada Touch and Go, kemudian ada Lazada Wallet, e-wallet kan, panggil gitu. Okey, ini guna itu lah, Maybank Toyo. Okey, transaksi, bayaran dan perkhidmatan melalui akaun dalam talian. Okey, ini dulu. Okey, seterusnya, ada plugin lain pula, kad prabayar. Kad prabayar ni apa maksud dia? Ini biasanya kita guna Touch and Go. Touch and Go, kemudian kita guna top up telefon. Kita panggil top up lah sebenarnya, dia isian semula, top up, bukan top up dia top up, tapi kita pendekkan jadi top up. Okey, ni isian semula lah, macam ada Touch and Go, biasa kita guna Touch and Go ataupun kad telefon. Kad telefon yang biasanya. Okey, nak top up RM5, nak top up RM5, kita guna itu. Kemudian e-dompet. E-dompet ni maksudnya e-wallet. E-wallet yang saya sebut tadi lah, Lazada e-wallet, Shopee e-wallet, kemudian Touch and Go e-wallet, kemudian apa lagi, banyak lagi lah e-wallet ni. Saya pun tak mengikuti sangat lah, macam Settle e-wallet, kemudian apa lagi, banyak, dia sebenarnya banyak sebenarnya kalau kamu tu banyak sangat menggunakan e-wallet ni. Dia e-wallet ni dia bukan macam tadi perbankan, dia bank, Maybank, okey, CIMB, Bank Islam, Bank Rakyat, okey, tu bank cipta satu aplikasi untuk diguna. Yang e-dompet ni daripada talian-talian yang menjual barang, contohnya macam Lazada, Shopee, Mudah.my, kemudian yang glamour Lazada, Shopee lah kan, yang glamour. Okay. Kemudian kalau isi minyak Settle, kemudian kalau yang dia Settle tu untuk Petronas, kalau untuk Shell dia ada lain pula kan. Itulah maksud e-dompet ni, maksudnya kita tak perlu bawa dompet dan kita tak perlu bawa kad, kita hanya bawa telefon saja. Maksudnya dompet kita dalam telefon. Kalau biasa kan ayah kamu kita bawa dompet dia kan, ni tak perlu. Itu maksud e-dompet. Kemudian yang seterusnya cek. Cek ni adalah perintah bertulis kepada bank.
Kita macam skeping cek tu, kita bagi. Contohnya cek ni biasanya kita guna kalau jumlah dia besar. Kalau setakat sikit-sikit tu kita boleh guna e-dompet dan kad prabayar semua tu lah. Okay, kad debit, kad kredit. Tapi cek ni bila nilai dia besar, biasanya orang guna nilai dia lebih daripada RM50,000. Kita guna cek lah. Kalau setakat RM10,000 kita boleh guna perbankan internet, masih boleh guna lagi. Tapi kalau lebih daripada tu, RM50,000 dan ke atas, kita guna cek lah untuk bayar. Okey, yang seterusnya ini yang zaman dulu punya lah, panggil Wampus. Wampus ni jarang lah kita pakai Wampus. Okey, Wampus ni biasanya saya guna Wampus ni kalau kita nak daftar universiti, nak masuk college, kita guna Wampus. Wampus ni kita minta dekat Jakpos, kata saya nak Wampus RM10. Nanti dia akan bagilah RM10. Nanti kita tulis lah kepada siapa yang nak menerima tu. Kalau zaman-zaman dulu, zaman-zaman masuk belajar dulu, kadang-kadang mak ayah kita dulu, zaman-zaman saya dulu tak ada kenalkan sangat dengan Maybank to you, Lazada semua tak ada. Okey, tak ada benda ni. Jadi macam mana nak kirim duit? Ialah melalui Wampus. Dia lebih selamat lah. Kalau kita masuk duit dalam sampul, bahaya, hilang. Wampus ni tak apa, dia tak rugi. Maksudnya Wampus tu kita je boleh ambil sebab nama kita. Jadi kita nak tebus dia, kita kena pergi dapur pos, kita kena tunjuk balik, nanti dia akan bagi duit kepada kita. Okey, itu cara dia. Okey, seterusnya kita nak uji diri, nyatakan instrumen pembayaran bagi urusan yang berikut. Okey, isi minyak petrol biasa boleh guna tunai. Okey, boleh guna debit, kad debit, boleh guna kredit. Okey, kemudian boleh guna e-wallet. Okey, e-wallet, e-dompet lah. Saya biasa guna perkataan bahasa Inggeris kan. Kemudian boleh guna itu saja. Yang perbankan internet tak boleh guna. E-wallet ni macam Settle, macam dia, saya ingat sebab saya guna Settle kan. Saya guna Settle. Kemudian beli ikan di pasar borong, kita guna tunai. Okey, tak guna tunai. Bayar bil telefon, anda boleh guna tunai, boleh guna debit, boleh guna kredit, kemudian boleh guna perbankan internet, okey, bank, kemudian boleh guna cek, kemudian boleh guna e-wallet. Okey, banyak yang untuk bayar bil yang boleh. Untuk beli perabot, biasanya kita akan guna sama ada tunai, cek ataupun kredit lah. Kad kredit ataupun debit lah, kalau duit banyak lah, debit pun boleh. Okey, tu dia punya instrumen, dia banyak lah benda tu.